Baik, insya-Allah sementara kita tunggu, mari sama-sama kita mulakan dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan Allah kita diberikan kesempatan pada malam ini untuk sama-sama kita berada dalam satu majlis ingat memperingati bagaimana yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan kita supaya sentiasa menghidupkan suasana ingat memperingati. Wa dzakir inna zikra tanfa'ul fadzakir inna zikra tanfa'ul mu'minin. Maka berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu adalah baik untuk orang-orang yang beriman, dan bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Dan di sinilah kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita antara perkara yang penting untuk sama-sama kita mengingatkan diri kita ialah berkenaan dengan hakikat pertembungan di antara al-haq dan batil. Inilah antara perkara yang saya sering sampaikan pada sahabat-sahabat sahabiah sekalian, dan begitu juga kepada tuan-tuan perempuan. Allah SWT, sebelum itu mari sama-sama kita tajdidkan syahadah kita sama-sama. Sebentar kita tunggu sahabat-sahabat kita masuk. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah kita diberikan kesempatan pada malam ini untuk sama-sama kita berkumpul, dan alhamdulillah pada malam ini saya masih lagi berada di dalam perjalanan, tidak ada di tempat biasa. Saya berada di luar kawasan, jangan tanya kat mana. Jadi insya-Allah pada malam ini kita mengambil kesempatan untuk sama-sama kita melihat dan meliti tentang beberapa peringatan. Macam mana saya sebut tadi, berilah peringatan, wa dzakir fadzakir inna zikra tanfa'ul mu'minin. Allah gambarkan, berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu baik bagi orang-orang yang beriman. Jadi insya-Allah pada malam ini kita nak memperingatkan diri kita tentang salah satu perkara yang digambarkan ialah pertembungan antara al-haq dan batil. Tajuk ini sering saya bawa dari masa ke masa, kerana perkara ini adalah merupakan perkara yang sedang berlaku. Kita sedang berperang.
Cuma mungkin peperangannya tu tidaklah nampak macam mana peperangan biasa kan. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Jadi Allah menggambarkan kepada kita dan mereka orang-orang kafir ataupun orang-orang musyrikin ataupun orang munafik, orang-orang yang bermusuhi Allah, memusuhi Islam, sentiasa memerangi kamu. Allah menggunakan perkataan yuqatilunakum. Jadi Allah menggunakan perkataan perang, sentiasa memerangi. Wala yazalun. Wala yazalun maknanya dan tidaklah mereka berhenti-henti. Tidaklah mereka dalam keadaan tak perang, maknanya sentiasa. Tidaklah mereka dalam keadaan rehat, sentiasa. Yuqatilunakum, berperang dengan kamu, hatta sehinggalah yaruddukum an dinikum, kamu berpatah balik, kamu berpaling daripada agama kamu, murtadlah. An inistata'u, sekiranya mereka mampu. Kemudian Allah gambarkan sambungannya, wa man yartadid minkum an dinih. Ini ayat ni terputus, terputus, saya terpadam agaknya. Dan jadi saya sebut sini, wa man yartadid minkum an dinih, dan siapa-siapa yang berpaling, yang murtad daripada agamanya, lalu dia mati tetap, dalam keadaan itu, maka dia akan kafir selama-lamanya. Jadi binasalah amalan dia yang ada di dunia ini dan amalan yang ada di akhirat, maka itulah ahli neraka. Jadi Allah gambarkan seriusnya peperangan yang dilancarkan oleh orang yang memusuhi Allah dan memusuhi Islam ini. Maka siapa yang berjaya dimurtadkan, berjaya dijadikan sebagai orang yang kafir daripada Islam tadi, maka dia akan sia-sia matinya, tetap dalam keadaan kafir. Maka sebab itulah kita nak sama-sama memahami akan hakikat peperangan ini, dan kita sedang berada di dalam peperangan. Inilah betapa besarnya kita lihat mereka ini sentiasa dalam keadaan perang, dan inilah satu rahsia yang tersimpan di dalam diary mereka, dalam kronologi perancangan mereka rahsiakan supaya orang beriman tak rasa dia sedang berperang. Kita tak rasa kita sedang diserang, kita tak rasa kita sedang dipropagandakan, dibawa untuk kita kafir, tak rasa. Ini rahsia yang mereka buat, mereka simpan, sehingga orang Islam ini tidak merasai bahawa mereka sedang berperang. Ya, sebab itu Allah mengingatkan kepada kita bahawa mereka sentiasa memerangi kita, dan bukan saja memerangi mereka sentiasa nak menghancurkan agama Islam. Yuriduna liyutfi'u nurallah. Mereka sentiasa dalam keadaan untuk memadamkan, menghancurkan cahaya Allah, nurallah, bi afwahihim, dengan mulut-mulut mereka, dengan apa yang ada pada mereka itu, sampai mulut dia, perbuatan dia. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Tetapi Allah nak menyempurnakan, nak memberikan kemenangan kepada orang-orang yang beriman tadi, walau karihal musyrikin kafirun, ataupun walau karihal kafirun, kerana walaupun tak disukai, dibenci oleh orang-orang yang kafir tadi. Jadi kita lihat pada malam ni kita nak tengok sedikit, buat muhasabah semula tentang beberapa perkara yang sedang berlaku dan yang akan berlaku. InsyaAllah kita sekarang dah memasuki bulan, kalau Malaysia dipanggil bulan kemerdekaan, 31 Ogos dikata merdeka. Jadi betul ke kita merdeka ni ataupun macam mana? Jadi insyaAllah kita lihat pada hari ini kita sudah menyampai kepada bulan 8, maknanya bulan 12, lagi 4 bulan kita akan berhadapan dengan tahun baru 2024. Jadi 4 bulan ni maknanya kita telah sampai kepada 2/3, 2/3 daripada setahun. Maknanya dah sampai 2/3 ni, maknanya lebih kurang 1/3 tahun, lebih kurang 4 bulan lagi, maka kita akan masuki 2024. Jadi 2024 ni satu tahun yang penting untuk kita faham, supaya kita tidak terpengaruh dan tertipu dengan apa yang ada. Arus yang ada pada hari ini, kita duk bincang tentang siapa nak menjadi pemimpin
di 6 buah negeri. Kalau di Malaysia kan, Dewan Undangan Negeri DUN. Hari ini berperang, sama ada perang dengan mulutnya, perang dengan tingkah lakunya, perang dengan TikToknya, sebagainya. Berperang. Jadi bila berperang ni kita melihat bagaimana keadaan umat yang ada pada hari ini dalam keadaan tertipu dengan isu-isu yang ada. Jadi sebenarnya bukanlah masalah kita nak lantik tak lantik, nak ngundi tak ngundi. Tetapi masalah yang utama ialah bagaimana orang-orang yang memusuhi Islam ini, mereka merancang untuk menguasai pemimpin-pemimpin kita, menguasai ulama kita, orang alim, secara tidak sedar. InsyaAllah kita akan tengok macam mana mereka merancang. Jadi sebab itulah kita melihat bentuk peperangan dunia ketiga ini, mereka sentiasa bermula dengan strateginya. Dia sebut sebagai secret war. Secret war ni peperangan dalam bentuk yang rahsia. Peperangan dalam bentuk yang rahsia. Kalau kita tengok cerita Avengers, Avengers ni dia ada satu apa dia kata satu komik tu yang dia menggambarkan bahawa peperangan disebut secret war. Secret war ni maknanya peperangan yang rahsia. Jadi superhero yang ditonjolkan kepada kita tu semuanya tu syirik kepada Allah. Semua itu syirik kepada Allah. Semua itu bersifat munafik, bersifat musyrik. Contohnya Superman. Adakah manusia yang bergelar Superman sebenarnya macam mana yang digambarkan oleh orang barat? Adakah? Jadi tak ada. Jadi bila tengok Superman ni, nampak kehebatan Superman, terlupa kehebatan Allah. Maka anak-anak kita pun jadi syirik, mengagungkan Superman. Spiderman, mengagungkan Spiderman sampai sanggup pakai baju Superman. Dia pakai spender kat luar. Pakai spender kat luar pun kita pakai juga spender kat luar dan nak ikut dia. Jadi begitu juga ada American, Captain American. Begitu juga ada kita kata Hulk. Kita ada Iron Man. Macam-macam lah dipanggil Marvel superhero. Marvel superhero ni kita melihat semua superhero tu sebenarnya dalam peperangan dipanggil secret war. Secret war. Jadi sebenarnya peperangan mereka itu ialah peperangan rahsia. Jadi yang ditonjolkan hero-nya tu bukanlah orang beriman. Hero dia tu orang yang pakai seluar dalam dekat luar. Seluar dalam dekat luar, pakai mantle. Kita kata macam kain digantung kat belakang tu, pakai baju ketat, itulah hero. Kalau Wonder Woman, pakaiannya melihatkan aurat dia, bukan aurat lagi, seksi dan terseksa orang yang melihat. Jadi kita melihat secret war yang digambarkan itu, pemimpin-pemimpinnya, pejuang-pejuangnya semuanya menipu. Tidak satu pun pejuang-pejuang itu yang beriman. Tak ada. Tidak satu pun pejuang yang beriman. Sebab itulah digambarkan sebagai secret war. Secret war Marvels. Kita pun suka tengok Marvel superhero kan. Superman, Spiderman, itu semua tu adalah untuk mensyirikkan hati-hati mereka yang beriman. Jadi akhirnya anak-anak kita seronok tengok Marvel hero tadi, Avenger tadi, lupa kepada hero yang sebenar. Siapa hero sebenar? Iaitu para rasul dan anbiya yang membawa manusia kepada Allah. Terlupa, terputus. Jadi kita berangan jadi macam orang yang hero tadi. Jadi sinilah kita lihat war, peperangan yang digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran ialah peperangan dalam bentuk tipu daya. Tipu daya. Sebab itulah digambarkan mereka merancang pakatan jahat. Waja'a rajul min aqsal Madinah yas'a qala ya Musa innal mala'al ya'tamiruna bik liyaqtuluka fakhruj inni laka minan nasihin. Jadi Allah gambarkan dalam surah Al-Qasas ini bagaimana keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa Nabi mana? Nabi Musa. Nabi Musa. So Nabi Musa ni dia dalam keadaan yang nampak macam anak angkat Firaun, nampak macam orang besar, tapi rupanya ada musuh. Ada musuh yang merancang secara rahsia. Maka datanglah waja'a rajul min aqsal Madinah, daripada hujung bandar, kampung lah, orang yang suci, yang bersih. Yas'a, secara tergesa-gesa, qala ya Musa, wahai Musa, inna malal ya'tamirun bika. Jadi sesungguhnya pegawai-pegawai, officer
Mereka yang pegang kuasa, mereka yang ada ni sebenarnya sedang merancang pakatan jahat ke atas kamu, liyaqtuluka, mereka nak membunuh kamu. Jadi sebenarnya Allah dah gambarkan tentang bagaimana musuh-musuh Islam ini sentiasa dalam keadaan. Inilah yang kita nak sama-sama tengok pada malam ini sebagai ulang kaji. Dan saya semulakan dengan apa yang digambarkan oleh Allah SWT tadi, bahawa mereka sentiasa berusaha untuk memadamkan. Apa akan berlaku 2024? Ini perkara yang kita akan tengok insya-Allah. Apakah yang mereka rancang? Ini bukan ramalan. Ini bukan cocok logi, macam mana orang Indonesia kata cocok logi. Bukan, ini bukan cocok logi. Kita nak sebut mereka rancang. Dan sekiranya Allah izin perancangan mereka itu berlaku, maka sudah tentulah kita akan berada dalam keadaan yang tersepit. Kerana apa? Kerana sekiranya perancangan-perancangan itu sampai kepada kemuncaknya, maka kita akan mendapati kita berada dalam suasana totalitarian. Totalitarian ni maknanya mereka menguasai dari depan, belakang, kanan dan kiri, mengkeliling kita. Dia tak boleh daripada atas dan daripada bawah. Daripada atas dan daripada bawah ni dari rahsia dia. Rahsia dia saya tak boleh cakap lah dekat FB. Kalau saya cakap kat FB, nanti tak jadi rahsia lah kan. Jadi saya rahsia ni kita cuma jumpa. Bila jumpa, talaki bersama-sama, baru kita boleh cakap apa rahsia atas dan bawah. Atas dan bawah. Jadi baik. Jadi insya-Allah di sini kita melihat bagaimana akan berlaku sesuatu yang digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu mereka akan mengadakan peperangan, dan peperangan itu ialah di antara gabungan dunia ini bersama-sama dengan segala yang mereka kuasai, dan akhirnya mereka akan memerangi orang yang beriman. Jadi sasaran mereka sebenarnya orang yang beriman. Kalau kita orang beriman, kalau kita orang yang terjaga akidahnya, duduk dalam tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hidup bersama Quran, hidup bersama Islam, maka kita kena berhati-hatilah, sebab yang nak diserang kita ni. Kalau kita nak bersama dengan mereka, maka tak ada apa-apa. Jadi sebab itulah pada hari ini kita nak kena merasai keperluan untuk kita nak memahami keadaan-keadaan yang ada. Baik, sebelum kita pergi jauh, kita nak melihat bagaimana halusnya perancangan mereka yang dikatakan sebagai secret war. Jadi secret war ni dia bermula dengan apabila mereka telah mengalahkan negara Islam, mengalahkan negara Islam Osmaniyah yang kita tahu berlaku pada tahun 1922 lagi, apabila mereka telah memecah-mecahkan negara umat Islam itu, Ottoman Empire itu. Maka mereka telah melakukan berbagai perkara. Saya dah ceritakan kronologi sebelum ini panjang. Saya tak nak ceritakan yang panjang-panjang itu. Saya cuma nak petik-petik perkara-perkara yang berlaku. Dan salah satu daripada perkara yang berlaku, contohnya yang besar-besar lah, yang besar-besar. Dan apabila kita mula dengan 2019, apabila berlakunya pandemik coronavirus. Kemudian selepas itu kita melihat hasil daripada pandemik itu berlakulah yang digambarkan contoh kita kata treaty yang pertama WHO, iaitu disebut International Health Regulation Act, yang sebenarnya telah pun digubal sebelumnya lagi, dan Global Pandemic Treaty. Jadi dua benda ni adalah benda yang telah kita discuss dah, bincang dah, yang merupakan Global Pandemic Prevention and Biosecurity Act pada kongres dia pada pertemuan yang ke-117 United Nations. Jadi mereka akan menyatakan bahawa mereka akan mengeluarkan emergency declaration, deklarasi kecemasan, yang mana emergency itu akan datang sama ada dari sudut pandemik ataupun dari sudut penyakit, ataupun emergency dari sudut darurat, contohnya bencana alam ataupun peperangan. Jadi yang pertama kita tengok mereka telah pun, ini saya sebut apa yang saya pernah sampaikan sebelum ni, saya cuma review sikit. Nanti kita tengok 2024 dia nak buat apa, 2024 dia nak buat apa. Jadi kita lihat mereka dah pun declare Global Pandemic Prevention and Biosecurity Act, yang mana dalam deklarasi tersebut, di dalam convention itu, mereka telah
menyatakan bahawa sekiranya berlaku emergency declaration pandemik sebagainya, maka mereka akan menjadi orang yang berkuasa. Kemudian begitu juga dengan treaty ataupun perjanjian-perjanjian yang lain. Jadi ini sebagai secret war ni, kita tak perasan pun perang. Rupanya perjanjian tu perang rupanya. Jadi rupanya IHR tu adalah senjata yang digunakan. Kita tak nampak, insya-Allah kita akan tunjuk nanti lagi. Begitu juga Global Pandemic Act ataupun Global Pandemic Treaty adalah merupakan juga senjata juga. Jadi kita lihat mereka menggunakan macam-macam senjata. Sebenarnya huraian-huraian telah kita beri sebelum ni panjang. Kalau kita nak tahu tentang macam mana dia boleh jadi senjata sebagainya. Baik. Kemudian seterusnya treaty-treaty yang lain contohnya ialah pada tahun 1972. Patah balik 1972 di mana mereka telah buat satu summit, iaitu mereka telah mengisytiharkan environment program di bawah UNEP, United Nations Environment Program, yang telah pun menyatakan bagaimana sekiranya berlaku climate disaster, kita kata bencana alam, maka mereka akan mengatakan inilah yang akan menyebabkan miskin, menyebabkan makanan tak ada dan sebagainya. Maka inilah dikata sebagai end game kepada dunia. Disebut end game kepada dunia dengan environment. Jadi environment ni power, environment ni power sebagai senjata yang paling besar. Tak ada orang boleh cakap, tak ada orang boleh buat demonstrasi nak menentang. Sebab apa? Rumah dia dah banjir, rumah dia dah ketenggelam, rumah dia dah terbakar. Macam semalam kemarin kita mendengar tentang satu kebakaran di Thailand, di Narathiwat, bagaimana kebakaran yang melibatkan satu kampung daripada kilang yang terbakar, kilang mercun yang meletup. Nampak macam sengaja ke tak sengaja, itu masih dalam siasatan. Jadi kita lihat habis bencana satu kampung, begitu. Jadi kita lihat bagaimana keadaan yang ada, iaitu berkenaan dengan environment pun begitu juga. Kemudian pada tahun 1994 belakang lagi, UN World Summit, di mana pada masa itu di Kairo di Mesir, daripada 160 negara yang hadir daripada summit tadi itu, semua bersetuju. Malaysia pun setuju bahawa human population ni telah out of control. Penduduk di dunia ni telah menjadi out of control and must be stopped. Jadi mereka setuju pada tahun 1994 bahawa digambarkan bahawa dunia ni telah, populasi dunia ni dah menjadi out of control, dah tak boleh dikawal, dan kita mesti sekat daripada orang beranak, orang berkembang, beranak. Nak kahwin boleh tapi jangan ada anak. Sebab tu digalakkan laki-laki kahwin dengan laki-laki, perempuan kahwin dengan perempuan, ataupun kalau dah laki dengan perempuan kahwin, disuruh buat perancang keluarga pula, kemudian digembar-gemburkan seorang anak sampai 1 juta. Jadi tak ada duit dah, tak payah beranak dah, macam-macam lah. Jadi kita lihat rupa-rupanya mereka telah berada satu agenda yang mana telah dibincangkan secara setuju. 160 negara yang hadir semuanya bersetuju bahawa kita kena kontrol, kena kawal populasi dunia ni. Ini pada tahun 1994 United Nations, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, telah mengadakan summit, World Summit di Kairo. Jadi sebab itulah kita lihat hari ini mereka telah mengatakan bahawa kita ni dah kurang dah, makanan makin kurang, semua kurang, maka kita kena setuju untuk dikurangkan daripada 6 bilion kepada 800 juta aja by the year of 2030. Tengok ni. And by the year of 2030, 2030, daripada 6 bilion dia nak kurangkan kepada 800 juta, lebih kurang 95%. Dia nak kurangkan, maknanya nak mati lah, nak mati. Kita kata UN nak bunuh ni macam kasar sangat kan, tapi itu perancangan mereka, iaitu 90% world population will be eliminated. Jadi sebab itulah ada macam-macam perkara lah berlaku. Saya tak nak cerita tu, saya dah pernah cerita dah benda ni. Kemudian juga projek-projek yang disebut sebagai Skybeam, Blue Skybeam dan sebagainya pada 1997, yang menunjukkan tentang beberapa peperangan antara dunia dengan alien dan sebagainya. Jadi benda ni semua telah berlaku, dah berlaku. Ini semua fakta, kita boleh cek sendirilah, jangan kita cakap orang cakap tak ada fakta. Kemudian kita lihat juga peperangan kebebasan hidup dalam beragama juga. Peperangan yang, jadi kita nak ringkaskan kat sini,
Peperangan-peperangan yang kita lihat contohnya bencana alam, health attack, digital economy, digital ID dan sebagainya. Baik. Jadi kita patah balik kepada The Club of Rome. Ini pernah saya sampaikan. Club of Rome ini adalah merupakan satu kelab, yang mana kelab ini adalah merupakan mereka yang duduk di tempat-tempat yang elit seperti di United Nations, seperti di CIA dan sebagainya. Banyak di dalam The Club of Rome tadi. Jadi daripada Club of Rome inilah kita lihat satu agenda, disebut agenda 21 yang telah dibuat. Kita pun dah cerita dah agenda 21 ni, dah cerita panjang. Ini saya buat review je sikit-sikit lah. Kemudian daripada agenda 21 itu mereka telah mengadakan satu summit pada tahun 1992, iaitu United Nations Conference on Environment and Development di Rio de Janeiro di Brazil 1992. Jadi di sinilah mereka telah merancang untuk buat satu krisis yang besar, dan krisis itu menuju kepada krisis yang disebut sebagai environment, bencana alam. Inilah yang digambarkan sebagai end game. Apa end game dia? End game dia nak suruh kita ni duduk dalam krisis dan bencana, sehingga akhirnya terpaksalah kita mengikut apa sahaja yang mereka kehendaki, insya-Allah. Jadi ada banyak lagi lah kata-kata daripada diorang semua. Saya nak bacakan beberapa laporan yang terakhir berkenaan 2024. Jadi maknanya daripada tahun yang lepas, sejak penubuhan United Nations pada tahun 1944, penubuhan United Nations sampailah ke hari ini 2023 menuju kepada 2024, maka kita sedang melihat perancangan dia. Ada satu buku kajian yang telah dibuat di Amerika. Kalau kita nak, kita boleh cari begitu, United Nations and Global Tyranny Step by Step, Global Tyranny Step by Step, kezaliman dunia global, satu langkah demi satu langkah. Jadi dalam buku tu banyaklah ada cerita satu-satu, tapi kalau dalam bahasa Inggeris lah, kalau kita malas nak baca, saya pernah cerita buku ni dan saya pernah sampaikan apa sebahagian daripada bahan-bahan daripada buku tersebut. Baik. Jadi kita melihat akhirnya projek yang besar yang akan berlaku di atas muka bumi ini, yang kita dengar dulu sebelum ni, yang kita telah bentang, iaitu projek-projek berkenaan dengan krisis. Jadi kita akan berhadapan dengan krisis demi krisis, krisis demi krisis. Sebenarnya kesusahan demi kesusahan. Apakah kesusahan demi kesusahan ni? Mungkin saya cuba point-pointkan lah. Dan antaranya peperangan dan bencana alam. Kita akan berhadapan dengan peperangan dan bencana alam. Bencana alam ni bukan banjir je. Kita akan berhadapan dengan tanah runtuh, berhadapan dengan kemarau, berhadapan dengan puting beliung, berhadapan dengan iklim yang melampau, dan sebagainya lah, bencana alam. Kemudian kita akan berhadapan dengan krisis kesihatan. Kesihatan akan diserang. Contohnya kesihatan coronavirus yang kita dengar lah. Dan kita telah mendapati dan kita telah membuktikan dalam ucapan-ucapan dan ceramah-ceramah kita sebelum ini, daripada kajian yang kita buat, kita lihat semua virus-virus yang telah menyerang dunia, Ebola, H1N1, HIV, termasuklah yang terakhir coronavirus. Semua virus-virus itu adalah man-made, dibuat oleh manusia di dalam makmal, Jadi maknanya kalau kita kata macam mana manusia boleh buat virus, sedangkan United Nations telah pun bersetuju, negara-negara telah tanda tangan bahawa tak dibenarkan untuk membina biological weapon ataupun chemical weapon, tak dibenarkan, diharamkan. Saya minta izin. Bismillah. Saya minta maaf, tak tekak ni masih lagi kurang sihat. Penangan batuk daripada Mekah, tak habis lagi. Baik, jadi kita lihat health attack, digital economy akan di-attack. Contohnya Trans-Pacific Treaties dan sebagainya. Digital ID, control in life, dan kemudian undang-undang yang draconian, undang-undang yang jahat,
menyebabkan menjadi human slavery, perhambaan manusia dan sebagainya, sehingga akhirnya sampailah kepada control in population. Jadi semua ni kita dah cerita dah sebelum ni, kita dah ceritakan mereka nak kuasai semua sekali lah. Jadi tentang perkara ni minta kalau boleh refer kepada kuliah-kuliah kita lepas. Dan kemudian kita melihat pada tahun 2024 ni apa yang bakal berlaku. Kita tu masuk tajuk kan. Tu masuk tajuk. Ini pun dah ni. Jadi 2024 setelah kita melihat apa yang ada di dalam apa ni perhimpunan di United Nations yang ada sekarang ini, yang telah pun baru lepas, dan proposal telah diberikan kepada mereka, dan mereka telah membentangkan banyak macam proposal, termasuklah IHR, International Health Regulation, Global Pandemic Treaty oleh WHO, kemudian ada juga treaty daripada WEF, World Economic Forum, yang menguasai ekonomi pula, sampailah peringkat menguasai teknologi dan sebagainya. Dia ada yang tersurat, kita dah banyak bincang benda ni. Jadi kita lihat hari ni apa yang mereka dah nak buat sekarang ini, dan daripada apa yang kita tengok yang sedang di state, yang sedang dirancang di peringkat antarabangsa, di mana hari ni kita duk bincang pasal pilihan raya negeri kan. Bincang ni, bincang tu, bincang ni, bincang tu, tapi kita tak perasan, tak ingat bahawa musuh sebenarnya bukan kan PAS dengan UMNO, PH dengan PN, itu bukan kita kata orang yang bermusuh-musuh ni, tapi sekarang ni macam musuh betul lah, macam nak bergaduh kan, nak berperang gitu kan. Jadi kita lihat musuh sebenarnya ialah kan global ataupun international, yang mana di belakang ni itu ada pengaruh iblis, syaitan dan juga dajjal. Iblis, syaitan dan dajjal. Dan kita kena sebut ni, walaupun kita apalah dajjal ni tak termasuk dalam sains politik sekarang. Mana ada orang nama dajjal yang kita kenal? Tak ada. Memang dia belum keluar lagi, tapi bila dia keluar kita tengoklah kita jadi golongan yang mana. Baik. Jadi secara hakikatnya, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, dan dunia dan umat Islam tidak akan bersedia apabila dajjal datang. Kita tidak akan bersedia. Majoriti tidak akan bersedia. Bila dajjal datang nanti, bila dia sampai peringkat dia nak kontrol semua sekali, pada masa itu majoriti orang Islam akan ikut aja. Macam mana yang berlaku pada tahun 2019 apabila telah diisytiharkan pandemik. Setengah orang panggil plandemic, setengah orang panggil pandemik kan. Jadi bila diisytiharkan pandemik tadi, maka terpaksa ikut. Yang namanya Perdana Menteri pun kena ikut. Yang namanya yang di Pertuan Agong pun kena ikut. Yang namanya imam di masjid surau kena ikut. Yang namanya makmum, tukang bersih, tukang cleaning, orang buruh, apa saja, semua kena ikut. Pihak berkuasa pula, polis, tentera, tak kira lah yang namanya Panglima Angkatan Tentera, ikut sahaja. Jadi sebenarnya majoriti manusia tidak akan bersedia bila berhadapan dengan pengisytiharan disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumul khalas. Yaumul khalas ni hari di mana Dajjal akan mengisytiharkan diri dia. Dajjal akan keluar, Dajjal akan datang, dia panggil yaumul khalas. Nabi kata, kamu tahu tak apa yaumul khalas? Nabi tanya 3 kali. Sahabat-sahabat jawab apa? Sahabat-sahabat kata, wallahu rasul a'lam, Allah dan Rasul ni yang mengetahui. Maka Nabi kata hari di mana Dajjal keluar. Kenapa Nabi sebut yaumul khalas? Dia 3 kali Nabi kata. Kerana Nabi bagi warning, pada masa itu majoriti umat tidak akan bersedia berhadapan dengan pengisytiharan Al-Masih Dajjal. Tak bersedia. Kenapa tak bersedia? Kerana perancangan yang mereka buat ni, peperangan rahsia yang mereka buat pada hari ini menjadikan kita semua ni terperangkap dengan semua perancangan dia. Kita tak boleh lari dah. Tak boleh lari dah. Kita ikut aja. Macam lembu kena cocok hidung. Sama macam masa PKP dulu. Ikut aja. Bila orang suruh duduk rumah tak fikir. Kan? Satu hari kan, pihak MKN kata naik kereta seorang aja boleh. Semua ikut seorang, satu kereta seorang aja. Lepas tu lain hari pula 2 orang boleh. Lain hari pula 3 orang boleh. Lain hari pula seorang semula, 2 orang semula.
Kan pelik tu. Seolah-olah macam coronavirus tu boleh pilih pula. Kan? Jadi bila kita tanya kenapa 1, 2, 3 pun tak ada fakta juga, tak ada jawab juga. Benda ni berlakulah. Kami pernah jumpa dan bincang dengan orang tertentu. Tak ada. Baik, nak sebut sini, kita akan follow je. Bila keluarnya digital ID besok, follow je. Tak terpaksa. Tak boleh. Kalau tak follow, dia akan jadi satu yang berbahaya. Berbahaya. PKP dah lepas. Akan ada lagi PKP ni. Ada orang kata PKP dah lepas. Tak, ada lagi. Baik, dia sebut sini. Baik, jadi nombor 1 poin yang saya nak sebut, dalam 2024 mereka merancang. Saya akan tunjukkan apa yang mereka rancang. Saya akan bacakan sekejap lagi, tunjukkan kepada semua kita ni. Mungkin kita dah tahu sebahagian kita ni. Iaitu kita gambarkan bahawa nombor 1, umat Islam majoriti tidak bersedia. Dunia majoriti tak bersedia. Siapa sahaja tidak akan mampu melawan, hanya mengikut, kecuali mereka yang memahami cara kaedahnya. Cara kaedah ni saya tak boleh jelas lah kat sini. Habislah strategi tu. Habislah strategi tu. Jadi nak sebut kat sini bagaimana keadaan yang mendatang. Sebab itulah akan ada satu perkara yang kita dah makin jelas sekarang ni. Maknanya segala yang kita cakap 5 tahun sebelum ni, 10 tahun sebelum ni, sebenarnya saya dah buat research lebih daripada 30 tahun. Saya buat kajian lebih daripada 30 tahun. Sejak daripada tahun 1990 lagi. Saya dah mula dah. Alhamdulillah bersama dengan panduan beberapa orang syekh yang memang pakar bahagian antarabangsa ni, and international conspiracy, pakatan jahat. Beberapa syekh daripada Mesir, daripada Iraq, daripada Palestin, beberapa orang juga daripada Amerika, syekh daripada Arab yang duduk di sana. Kita bincang dan sebagainya, dan saya buat sikit-sikit lebih daripada 30 tahun sekarang. Saya nak sebut kepada tuan-tuan dan puan, bila kita buat research, kita dapati banyak dah kita sebut sebelum ini. 10 tahun lepas dah sebut dah, 15 tahun lepas sebut dah, dan banyak juga saya dedahkan sikit-sikit sebelum, sikit-sikit kita dedahkan. Tapi nak sebut sini, kita dah mendekati lebih kurang berapa bulan aja nak masuk pada 2024. Tarikh yang tahun yang penting, yang kritikal. Maka kita akan berhadapan dengan satu yang kita tidak bersedia. Jadi tujuan saya buat kuliah malam ni supaya kita kenal, kita nampak, dan kemudian kita bersedia. Kalau kita tak bersedia, sama macam kita tak ada pengetahuan tentang apa yang bakal berlaku. Maka insya-Allah kita lihat mereka telah pun merancang sekarang ini, pada tahun 2024 nanti akan ada satu United Nations Summit. Dia akan buat satu summit, sidang kemuncak. Bahasa kita panggil sidang kemuncak, summit. So United Nations Summit pada tahun 2024, tahun depan, apa dia nak buat? Dia akan buat United Nations Summit of the Future. Dia panggil Summit of the Future. Jadi Summit of the Future maknanya sidang kemuncak itu akan membincangkan sesuatu yang ada pada masa depan yang belum berlaku lagi. Jadi kita kata macam mana boleh bincang benda yang belum berlaku? Kan? Benda tak berlaku lagi, kita dah bincang. Dan perbincangan tentang benda yang belum berlaku ini ialah perbincangan untuk activate, untuk mengaktifkan semua peraturan global treaty, peraturan-peraturan dunia, persetujuan dunia. Contohnya saya nak sebut sini, satu summit telah dibuat pada tahun 19. Saya tak ingat tahunnya, tetapi summit berkenaan dengan anak-anak. Berkenaan anak-anak. Jadi dalam summit on children, contoh telah ada di dalam piagam Charter of United Nations bahawa anak-anak bukan milik mak ayah. Anak-anak milik negara. Anak-anak akan jadi, dia tak sebut secara direct, tapi dia punya implikasi dia macam tu. Anak-anak adalah milik negara. Jadi oleh kerana anak-anak milik negara, maka kita kena bagi hak pada anak-anak untuk memilih kehidupan dia ikut yang dia nak, bukan ikut yang mak ayah nak. Ni contoh ni benda yang mereka dah bincang di summit on children, anak-anak dalam United Nations, dan mereka telah buat carta. Carta ni dah ada dah sekarang.
Cuma dia belum implement. Tapi dia akan implement nanti bila mana Summit of the Future 2024 mereka lancarkan. Apa yang pada anak-anak contoh tadi, mereka akan menyatakan bahawa anak-anak adalah milik negara, maka mereka berhak memilih agama mereka. Bukan ketika mereka kecil-kecil lagi, masa baby lagi, ataupun bukan masa ketika mereka dalam dalam keadaan remaja, umur daripada 1 tahun sampai 7 tahun, 7 tahun sampai 14 tahun, 14 tahun sampai 21 tahun. Jadi sepanjang kanak-kanak, remaja, bayi dan sebagainya tadi, maka itu bukan milik ibu bapa, milik negara. Maka ibu bapa tidak berhak untuk menjadikan anak-anaknya itu beragama Islam, Kristian, Hindu dan sebagainya. Jadi anak-anak tidak dibenarkan beragama sehinggalah mereka berumur 18 tahun atau 21 tahun, terpulanglah definisi dia nanti. Maka bila kanak-kanak dah bantang, dia boleh pilih nak masuk agama Kristian ke, nak masuk agama Islam ke, nak masuk agama Hindu ke. Nampak? Jadi semua treaty yang ada yang ada ini akan activated setelah 2024 mereka mengadakan United Nations Summit of the Future. Summit of the Future. Jadi apabila mereka mengadakan Summit of the Future ini, maka pada masa itulah mereka akan mereka akan menetapkan the stage fasa-fasa kepada the new global order. The new global order. Maka mereka dah buat dah apa digambarkan sebagai treaty, pact and agreement. Mereka dah buat dah berkaitan dengan ekonomi, berkaitan dengan cuaca, berkaitan dengan kesihatan, berkaitan dengan education, berkaitan dengan agama, semua dah buat. Jadi mereka dah buat dah dulu, dah buat siap-siap. Jadi 2024 mereka nak activatekan apa yang telah mereka buat sebelum ni. Sebelum ni dia dah buat tapi tak activate. Jadi the United Nations Summit of the Future yang akan mereka jalankan pada tahun 2024 nanti, sidang kemuncak berkenaan dengan dunia dan masa depan, maka di situlah mereka akan menyusun satu dictatorian ataupun totalitarian yang kita gambarkan sebagai mulkan jabbariyah yang digambarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sehinggalah daripada tahun 2024, 2025 kita dah follow aja. 2026, 2028 sampai 2030 dah tak ada orang dah yang boleh nak lawan. 2030 tak ada orang boleh lawan. Semua duduk bawah dia. Seolah-olahnya Islam juga akan dihancurkan. Maknanya by the year of 2030. Jadi 2024 ni mereka akan mengadakan satu sidang kemuncak, dipanggil United Nations Summit of the Future. Dan di sinilah kita lihat, kita melihat daripada apa yang mereka rancang itu, telah ada beberapa proposal yang hebat-hebat. Yang hebat ni dari sudut apa? Nak mengaktifkan semua global treaty, perjanjian-perjanjian dunia, semua yang telah mereka rancang daripada 1944 dahulu. United Nations nak dah rancang satu, anak-anak pun dia nak kontrol, kemanusiaan dia nak kontrol, ekonomi dia nak kontrol, pendidikan dia nak kontrol, kesihatan dia nak kontrol, kebudayaan dia nak kontrol, alam semesta, bencana alam dia nak kontrol, semua nak kontrol. Ini yang digambarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bila datangnya Yaumul Khalas, datangnya hari Dajjal mengisytiharkan diri dia tadi, maka itulah kemuncak fitnah, kemuncak ujian. Kenapa? Mereka kuasa semua sekali. Kita kalau hidup pada masa itu, kalau kita tidak betul-betul memahami apa yang berlaku, tidak tahu macam mana penyelesaian yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan jadi macam lembu dicucuk hidung. Ikut aja. Kita kan ikut aja. Kena pakai mask 3 lapis, kita pakai mask 3 lapis. Kita kata tak boleh 3 lapis, tambah lagi 5 lapis kita pakai. Orang semua 3 lapis, dia 5 lapis. Ikut aja. Lembu dicucuk hidung. Jadi kita jadi lembu. Sebab tu dia panggil herd immunity. Herd ni binatang ternakan lah. Kan? Jadi binatang ternakan pula dia nak bunuh semua. Bill Gates nak bunuh semua. Dia kata apa? Tai
apa namanya, najis-najis lembu semua ni merosakkan environment, ni nak bunuh. Kita kena makan daging, semua daging yang buat kat makmal aja. Yang dibuat daripada soya ke, yang dia buat daripada apalah yang nak buat, nak masukkan apa pun boleh. Jadi nak sebut kat sini, sampai 2024 sekiranya mereka itu betul-betul betul-betul melaksanakan apa yang telah digambarkan tadi, maka pada masa itulah kita akan ikut saja kalau kita tidak bersedia. Dan herd sama dengan kawanan, kata Hanafi. Herd ni memang kawanan binatang. Baik, jadi nak sebut kat sini, apakah yang mereka akan buat apabila United Nations Summit of the Future? Apa sebenarnya yang mereka nak keluarkan pada masa itu? Mereka nak keluarkan satu proposal, bukan satu proposal, banyak proposal, yang mana proposal itu akan menggambarkan pada masa-masa mendatang akan berlaku banyak kekacauan, banyak emergensi, kecemasan, banyak kerosakan. Maka kita kena bersedia untuk berhadapan dengan kerosakan demi kerosakan tersebut. Itu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Baik tak? Bismillah. Alhamdulillah. Baik. Baik pada yang tersurat, baiklah. Yang tersurat, baiklah. Yang tersirat sebenarnya itulah masa mereka nak kontrol semua. So, apa yang mereka akan isytiharkan tahun 2024 ini, United Nations Summit of the Future ini, dia akan isytiharkan emergency sebahagian daripada budaya normal baru. Akan ada emergency bencana alam, emergency dari sudut peperangan, emergency dari sudut penyakit, emergency dari sudut ekonomi, emergency dari sudut anak-anak, emergency semua. Dan the proposal ini akan menjadi satu proposal yang merupakan satu cobaan. Ini cobaan, ini mereka try je, walaupun mereka kata mereka buat kan, belum tahu berjaya. Allah tak semestinya Allah izin, tak semestinya kan. Jadi proposal yang akan menjadi satu proposal yang paling besar, merampas kuasa, dipanggil power grab, untuk mengambil kuasa daripada negara-negara. Jadi negara-negara tidak akan ada lagi dia punya kedaulatan. Semua dah ikut. Sebab apa? Atas nama kecemasan, atas nama keselamatan, keamanan, atas nama nak selamatkan orang. Maka dikata emergency. Jadi apakah yang mereka akan buat? Maka kuasa negara-negara, sekiranya perkara ini di-approve, di-sign oleh pemimpin-pemimpin negara. Kalau Malaysia ni besok tak tahu siapa ke, wallahualam kan, dialah yang akan sign, terima kan. Jadi bila sign saja, maka the summit of the future itu, sidang kemuncak masa depan dunia itu, akan menjadikan sidang kemuncak untuk seluruh manusia menerima pact and agreement, semua persetujuan, undang-undang, arti kata perjanjian-perjanjian antarabangsa kena ikut semua. Dan agreement itu akan menjadikan seluruh dunia, negara-negara tersebut terikat dengan United Nations. Mereka akan, siapa yang akan kontrol dunia ni? Secretary General pada masa itulah, Secretary General. Jadi apakah yang akan lahir natijah daripada sidang kemuncak global future ini, masa depan negara, masa depan dunia ini, yang akan muncul ialah United Nations merancang for a new emergency platform kecemasan yang baru, total control by United Nations. Jadi proposal ini akan datang dengan kata tak ada lagi, semua tak ada lagi. Contohnya macam kita kata emergency keuangan, emergency kemauan, tak ada lagi. 2024 ni baru nak sikit-sikit nampak dah. Tapi tak ada lagi. Tapi bila dah ada besok, maka kita akan menghadapi shock. Satu shock ni apa bahasa Melayu kita ni? Kita akan satu yang mengejutkan. Yang mengejutkan. Oh, rupa-rupanya pandemik ini menyebabkan negara kita duduk di bawah WHO. Oh, rupa-rupanya masalah ekonomi ini, ekonomi dunia ni menyebabkan kita duduk di bawah WEF. Duduk di bawah World Economic Forum, menyebabkan kita duduk di bawah WHO.
Jadi kejutan demi kejutan demi kejutan demi kejutan. Pandemik, penyakit, ekonomi, bencana alam, peperangan, kemarau, apa sebagainya. Makanan tak ada, food security. Semua krisis-krisis ini dia akan buat, dia akan rancang sehingga memaksa seluruh dunia, kerajaan, bukan individu, kerajaan untuk mematuhi semua yang mereka rancang untuk menguasainya. Contoh kita sebut tadi IHR. Bila dia dalam IHR ni, International Health Regulation yang baru, yang pertama sekali kita sign, kita bagi kuasa kepada United Nations untuk menentukan pandemik ada ke tak ada. Bismillah. Jadi dia akan tentukan Malaysia ni ada pandemik tak ada pandemik. Bukan kita. Bukan kita. Patutnya kita lah yang duduk kat sini yang tahu. Kan? Kita yang faham tempat kita. Nanti dia boleh kata Malaysia sedang dalam pandemik. Malaysia dalam pandemik. Maka bila dia kata Malaysia dalam pandemik, walaupun tak ada simptom, tak ada batuk-batuk, tak ada sesama, tak ada orang sakit, semua elok je. Tapi dia kata pandemik. Kenapa? Ada seorang kena, 2 orang kena, 3 orang kena, agaknya. Dan maka dia kata maka dia akan jalankan PKP macam mana. Dan yang menjalankan PKP bukan lagi MKN, Majlis Keselamatan Negara, bukan lagi polis dan sebagainya, orang kita bukan lagi duduk di bawah yang di-Pertuan Agong, akan duduk di bawah WHO. Ini contoh. Pact for the future. Maknanya kita kata sebut sini global, the summit of global future tadi akan menyebabkan kita terpaksa setuju. Jadi di mana kuasa yang di-Pertuan Agong duduk di bawah United Nations, di bawah WHO? Di mana kuasa MKN? MKN dia tak ada kuasa selah. Jadi kita, kedaulatan negara kita dah tak boleh nak pergi. Inilah bentuk penjajahan yang baru, yang digambarkan oleh Perdana Menteri kita Ismail Sabri sebelum ni. Bentuk-bentuk penjajahan baru yang pernah digambarkan oleh bukan Soekarno pernah menggambarkan perjanjian yang baik, penjajahan baru. Dan kita, Nabi dah sebut dah dulu, dah sebut dah 1400 tahun yang lebih dahulu. Inilah disebut mulkan Jabariyah, pemerintahan diktator, dikontrol semua. Dan ini akan dilaksanakan pada tahun 2024 apabila mereka merancang untuk melaksanakan the Summit of the Future, United Nations Summit of the Future. Jadi United Nations punya sidang kemuncak United Nations berkenaan masa depan, olok-oloknya lah, untuk keselamatan, untuk keamanan, untuk kesihatan, untuk kemakmuran, untuk sustainability, kelestarian. Olok-oloknya begitu. Tapi sebenarnya dia nak kontrol, dia nak kuasai. Ekonomi dia nak kuasai, kesihatan dia nak kuasai. Dia nak suruh kita makan apa, kita nak tanam ayam, dia kata tak boleh. Ada H1N1, tak boleh. Padahal ayam kita sihat je. Ada H1N1, terus dia kata ban, tak boleh, ayam dibakar semua. Habis nak makan apa? Saya ada jual daging ayam daripada Makmal. Dia boleh jual pula daging ayam dia. Perasa ayam sedap lagi. Perasa ayam organik, tapi perasa bukan ayam organik, perasa. Dia buat daripada apa? Macam-macam lah. Dia buat daripada soya bean ke, daripada tisu ke, daripada kayu ke. Dia nak buat daripada apa pun tak apa, dia buat daripada najis pun tak apa, perasa je. Dia buang semua ni jadi najis. Dia ambil babi-babi punya tu, dia ambil. Contohlah. Baik, jadi kita sebut kat sini, inilah perkara yang mereka akan lakukan. Jadi dah dekat dah. Jadi bila sampai masa itu, bila telah dikuasai semua perkara, dari sudut ekonominya, dari sudut kesihatannya, dari sudut pendidikannya, dari sudut kepimpinannya, semua tu, tanpa agamanya, maka Dajjal akan keluar. Maka kita yaumul khalas, pada masa itu kita seperti lembu kericuk hidung aja. Lembu kericuk hidung. Dia akan bermula 2024. Ini perancangan United Nations. Kalau Allah izin mereka rancang ni, the global future ni, summit of future, of the future tadi, United Nations Summit of the Future, sekiranya berlaku yang ini sekarang proposal dah ada dah ni.
Mereka dah bagi dah proposal, cuma nak buat, bila nak buatnya 2024. Dia nak isytiharkan 2024, cukup setahun. Mereka cantas kepala Amirul Amirul Mukminin, dia buang, pecat kita punya Amirul Mukminin. 2024, 1924, 100 tahun dia nak buat dah. Maka di dalam tulisan-tulisan yang mereka buat, proposal tu, yang bila saya baca balik, tengok balik apa yang mereka buat itu, maka kita melihat bagaimana yang mereka merancang sehingga akan ada pact for the future. Belum berlaku lagi future, tapi mereka dah siap dah. Jadi bila berlaku je terus dia implement undang-undang draconian, kita panggil draconian ni undang-undang yang zalim tadi. Terus mereka buat. Ekonomi kontrol, kesihatan kontrol, sampai mereka agama kontrol. Agama yang diterima hanya agama-agama yang digabungkan. Kalau kita tak gabungkan, dia kata nanti kita gaduh sama kita. Islam gaduh dengan Kristian, Hindu gaduh dengan Islam, sebagainya. Jadi kita kena gabungkan, dia kata. So agama yang digabungkan, one world religion. Jadi siapa-siapa yang tak nak mengikuti one world religion, dia kira ganas lah, jahat lah. Bismillah. Maka apabila berlaku yang demikian, maknanya perancangan mereka itu, akan berlakulah satu authority baru, kuasa baru yang akan diberikan kepada United Nations. Saya bacakan salah satu daripada daripada analisa yang dibuat oleh pakar-pakar yang saya tengok balik, kan? Dia kata once triggered, apabila sahaja berlaku, kan, emergency platform diaktifkan, maknanya emergency platform United Nations, WHO contohnya, United Nations, WEF contohnya, ataupun tentera contohnya. Apabila berlaku saja emergency platform, katakanlah berlaku bencana alam, katakanlah berlaku pandemik, maka mereka pun aktifkan emergency platform yang telah dipersetujui dalam summit of the global future tadi. Maka dia akan memberikan kepada United Nations, kan, the abilities, kan, satu kuasa untuk actively promote and drive, dia akan jadi orang yang mempromosikan, melaksanakannya, dan juga memimpin international response yang akan meletakkan seolah-olahnya equity and solidarity sebagai center. Maknanya kita nak jaga dunia ni. Kalau Malaysia tak kata dia tak pandemik, Singapura pandemik, Malaysia tak pandemik, kan Malaysia ni degil, maka kita kena masuk secara tentera, kontrol kerajaan Malaysia, ikut di bawah WHO. Jadi akan menjadikan satu solidarity di antara dunia ni, 190 lebih dunia, kerajaan dunia ni akan duduk di bawah satu kepimpinan, iaitu United Nations Security. Sekarang ni Security General, tapi besok Al-Masih Dajjal. Dan di sinilah dia akan mengatakan bahawa United Nations akan menyatukan semua stakeholders of the world. Siapa stakeholders ni? Yang pertama academician, profesor-profesor kita pun setuju, ustaz-ustaz kita pun setuju, ulama, alim ulama kita setuju, kemudian government pun setuju, private sector pun setuju, international financial institution pun akan setuju, semua akan setuju untuk disebut Unified Global Response to Crisis. Jadi dia akan pastikan semua stakeholders, pemegang-pemegang saham lah kita kata, dalam dunia ini, terdiri daripada academician, profesor, orang yang mengkaji, daripada government, daripada private sector, daripada apa-apa saja agensi-agensi yang terlibat, termasuklah institusi keuangan dan sebagainya. Semua itu akan bersatu, unified adalah global, di bawah global response and dunia terhadap krisis yang ada. Semua akan duduk bawah satu kepimpinan. Nampak tak dia punya apa ni, perancangannya halus perancangan dia. Kita tak boleh lari dari sudut perancangan, memang tak boleh lari. Tapi apa jadi? Saya akan sebut, ada masa lagi. Kita sebut apa ni akan membawa kepada apa ni? Benda ni akan membawa kepada apa ni? Ke mana ahli tuju ni? Yang Allah susah ni.
Ke mana hal tujuan Allah susun ni? Jadi semua akan kontrol kita. Nak pergi klinik, dia kontrol WHO. Nak berjual beli, nak trading, nak berniaga, nak dapat import export, WEF kontrol. Kan? Undang-undang pula dia kontrol juga. Bahagian tentera United Nations kontrol semua akan dikontrol habis. Kan? So the authority, kuasa akan memastikan semua stakeholder satu dunia bersama. Kalau tak bersama, dia akan kena boikot. Kalau tak bersama, dia akan kena kecam. Dia akan ditangkap, dituduh dan berbagai perkara. Semua authority, semua kuasa yang ada di satu dunia akan dipertanggungjawabkan untuk menjadi orang yang bersatu, unified global response to the crisis. The crisis tu dibuat, semua government kena, private sector kena, kan, ekonomi semualah. Baik. Maka sebenarnya semua itu dibuat di sidang kemuncak yang akan dibuat pada tahun 2024 nanti, kan, dia akan buat pada tahun 2024 nanti. Semua tu persetujuan tu kepada apa? Kepada peperangan kepada sesuatu yang belum lagi ada. Krisis tu ada tak? Krisis dah ada belum? Krisis tak ada lagi. Baru sikit. Krisis yang sebenar tak ada lagi. Tapi undang-undang telah ditegakkan. Jadi bila dia trigger je krisis tu, maka pop terus kontrol. Maka jadilah mereka totalitarian sebagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mulkan jabbariyah. Jadi dia akan menjadikan mereka punya kuasa penuh. Bismillah. Kuasa penuh. Apakah yang mereka akan ambil daripada krisis yang apa? Yang pertama, krisis dari sudut climate change ataupun climate event, bencana alam. Nombor satu, bencana alam. Ini tak boleh lari. Sekarang ni pun kita tengok tempat kita kadang-kadang nampak macam panas, beruap panas, tapi matahari tak ada, redup. Tapi cuaca panas, matahari redup. Kan? Ada tempat pula hujan, tempat yang sepatutnya tak hujan. Tempat yang tak boleh tanam di Arab Saudi, tempat yang padang pasir dah jadi ladang sekarang. Afrika Selatan yang asal Afrika Selatan ni, dia mengeksport buah-buahan. Afrika Selatan kawasan sejuk, sedap dia punya environment dia kan, dekat dengan kutub selatan. Sekarang dah kering, kemarau, kontang. Banyak buah-buahan daripada Afrika Selatan dah tak dapat dah, kita tak dapat rasa dah. Kenapa dah tak boleh? India telah mengharamkan ekspor beras. Beras daripada India dah diharamkan, kecuali basmati. Basmati ni yang mewah-mewah lah. Jadi negara kita akan menghadapi krisis. Tapi krisis tu belum datang lagi. Tapi bila summit tu dah ada besok, kita akan berperang dengan krisis yang kita tak tahu ada tak ada, tapi semua dah pakat setuju belaka. Jadi climate change, bencana alam, pandemik, jadi krisis kesihatan, digital disruption, masalah digital, hacking dan sebagainya, unforeseen event, dan apa saja perkara yang menjadi krisis, kecemasan yang sama dengan ekonomi ke dan sebagainya. Jadi semua krisis itu akan menjadi satu cara yang paling hebat, paling besar untuk United Nations mengambil kuasa, mengambil kedaulatan negara-negara yang ada, termasuk negara Malaysia, termasuk negara Indonesia, termasuk negara Thailand, Singapura dan sebagainya. Singapura dia kontrol pun. Jadi ini yang mereka berlaku, sehingga akhirnya kerajaan dunia terpaksa mengikut proposal ni, buat satu platform emergency. Semua tempat. Jadi akhirnya kita lihat
kita yang kata merdeka, 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 akan jadi seperti lembu dicucuk hidung. Dia kata kena pakai mask, kita pakai mask. Dia kata kena tutup mata, jalan tutup mata, macam aci-aci tu, tutup mata tu, Cina tu, kan? Kita tutup mata, ikut aja. Sampai peringkat dia kata jangan sembah Allah. Orang Islam akan kata tak apa, kita berlakon je, jangan sembah Allah. Akan ada sampai peringkat macam tu. Syirikkan Allah. Macam mana syirikkan Allah? Dia tak cakap sembah berhala. Dia kata cukup, dia kata, kan, cakaplah agama ni sama. Agama Kristian, agama Hindu sama je, kita ni sama. Semua nak ajak buat baik belaka. Semua sama. Tuhan satu je, sama. Tuhan sama. Maka kita pun kata ya, betul. Maka syiriklah kita, murtadlah kita, wa iyazbillah min zalik. Maka sampai peringkat macam itu akan ikut. Akan ada. Kenapa? Agama sama. Apa salahnya? Maka murtad sikit. Maka jadilah musyrik, mensyirikkan Allah sikit habis. Menjadilah munafik. Maka datang Dajjal, datang ujian yang kemuncak tadi, dalam keadaan umat Islam, dunia kita hari ini tidak bersedia. Kita tak bersedia. Maka sebab tu saya mula-mula saya sebut, ujian yang datang ni menyebabkan rosak manusia, kerana orang Islam, orang beriman tidak bersedia untuk berhadapan dengan yaumul khalas. Tidak bersedia untuk berhadapan dengan yaumul khalas. Kita tak tahu nak buat apa ni, takut aja, menangis saja, bimbang aja, tak tahu nak buat apa. Di sinilah kita kena rancang. Kita kena rancang. Saya menyuruh kepada diri saya sendiri. Saya menyuruh kepada semua yang ada, termasuklah para ulama, para alim ulama. Jangan kita pandang ringan dengan perancangan jahat musuh ni. Jangan pandang ringan. Tak apalah, kan, aku dah ada kebun kat belakang rumah, aku boleh tanam-tanam. Kalau dibuat macam-macam pun tak apa, aku boleh selamat. Aku ada tanah dekat banjaran Titi Wangsa, aku ada gua kat sana, aku boleh sembunyi dengan keluarga aku. Aku dah ada ball, kan, back out location dah ada dah, tempat emergency nak lari dah ada dah. Okey, jangan. Kita ingat kemuncak kepada ujian fitnah ini, boleh kita kata tak apa dah. Jangan sombong. Sebab Nabi tanya sahabat 3 kali, yaumul khalas, wa ma yaumul khalas, kamu tahu tak yaumul khalas siapa? Yaumul khalas 3 kali Nabi sebut. Sahabat kata, wallahu rasulullah alam, kami tak tahu ya Rasulullah. Maka Nabi sebut hari di mana Dajjal keluar. Sahabat-sahabat bimbang, Nabi sampai 3 kali tanya soalan tu, maknanya serius. Dan kita hanya tak apalah, kalau aku berhenti kerja pun aku balik kampung tanam jagung. Tak apalah, aku dah ada tanah dah dekat mana-mana, aku boleh sembunyi, aku boleh duduk seorang-seorang dengan keluarga. Tak apalah. Jangan kita sombong. Sebab ujian Allah ni besar. Jadi sebab tu kita kena faham solusinya apa. Kita kena faham dia punya perancangan dia macam mana. Dan kita tak boleh buat seorang-seorang. La tazalu ta'ifah min ummati zahirina 'alal haqq. Akan sentiasa ada di kalangan umat aku ini ta'ifah, kelompok-kelompok yang diberikan kemenangan. Zahirina 'alal haqq, dan mereka bersama dengan kebenaran. Jadi kita tak boleh seorang-seorang. Kita kena sama-sama sahabat berjamaah. Dan bila dah ada berjamaah sama sahabat-sahabat ni pula, jangan pula kita ikut orang yang nak berpecah belah. Nak ikut berpecah belah dengan rasa lambat sangatlah, kan? Kita kena buat cepat laju. Itu bukan masalah cepat ke lambat. Dia masalahnya nak menghayati, mengikuti, menghadamkan solusi itu dengan hati kita, dengan fikrah, kepahaman kita, dengan action kita. Dia bukan boleh main cepat-cepat macam itu. Itu maknanya tergesa-gesa. Dan tergesa-gesa ni amalan syaitan. Nabi kata apa? Jangan kamu tergesa-gesa, nak cepat. Itu amalan syaitan. Kita duk ikut amalan syaitan, samalah kita ikut
arus, ikut arus. Jadi kita nak kena ada perancangan, kena ada solusinya. Saya tanya ramai ustaz-ustaz, jumpa cerita pasal akhir zaman berdegar-degar, cerita pasal ni tahu, pengetahuan tahu semua. Bila saya tanya solusi, solusi yang ada Muslim village dia kata tak ada. Jadi sebab tu kita nak sama-sama faham. Tapi saya bacakan beberapa perancangan mereka ni, bila datang besok habis. Maka pada masa itulah kita melihat, tengok lebih kritikal lagi pada masa itu, yang lebih ditakuti oleh Rasulullah SAW ke atas umatnya pada masa itu apabila berlaku Yaumul Khalas, kemuncak dengan mereka ada agenda mereka yang tadi itu kan. Lebih hebat lagi, mereka menggunakan institusi agama untuk menyokong mereka. Ini yang kita kalah. Ini yang ramai kalah. Bukan kita kalah, ramai kalah. InsyaAllah kalau kita faham tak kalah, kita bersama dengan orang yang menang, insya-Allah. Jadi mereka akan menggunakan institusi agama. Kalau yang besarnya Kristian dan Islam bukan Islam Khawarij, bukan Islam Syiah, Islam Sunni, maka Pop Perancis akan menjadi jurucakap kepada United Nations. Kita akan tengok Pop Perancis mula keluar dan mewakili United Nations, cakap, kita sekarang ni sedang krisis sekian, maka kita nak kena bersama dengan platform-platform yang telah disediakan supaya kita semua sama-sama selamat. Kita kena jaga environment kita untuk sustainability dan sebagainya. Jadi Pop Perancis akan cakap. Sekarang ni pun dah jadi jurucakap dah. Apa kena mengenanya Pop Perancis dengan bencana alam ni? Dia orang agama, cerita pasal bencana alam. Buat apa? Banyak orang agama cerita pasal akhirat. Dia sampai tak kahwin sebab nak selamatkan akhirat. Tiba-tiba nak cerita pasal dunia pula. Kan lari. Kemudian dia akan ambil pula wakil Ahlus Sunnah, Sunni. Dia bukan nak panggil orang-orang Syiah ke apa. Orang Syiah memang dah ikut belaka dah semua. Sunni yang ramai. Imam Al-Azhar akan jadi jurucakap bersama Pop Perancis. Dah ada dah pun. Saya dah nampak dah pun, dah ada dah pun dalam dia orang punya perancangan, planning. Dia akan bagi speeches, ceramah. Maka ulama-ulama kita kata yang cakap ni Imam Azhar, bukannya orang cakap orang yang calang-calang. Kemudian Imam Azhar ni pula ramai ustaz-ustaz yang bawah dia. Ramai mufti-mufti semua duduk di bawah Al-Azhar. Maka kena ikutlah. Saya minta maaf pada masa tu kalau kita cakap lain, kita semua pakat sesat belaka. Jadi benda ni dah dirancang. Kita boleh cek siapa yang akan jadi cakap besok. Yang akan jadi jurucakap ialah Pop Perancis, mewakili Kristian, agama terbesar yang dia cakap, dan mewakili Islam Sunni, mewakili Islam Sunni, Imam Al-Azhar, Syekh Ahmad Taib. Nama dia dah naik dah. Sebab tu saya sebut nama dia dah naik dah sebagai antara orang yang akan bercakap bagi pihak United Nations untuk mengembangkan perkara yang disebut tadi, yang kita sebut tadi. Tapi semua baik tak? Nampak baik semua tu. Tak apa masalahnya kita berduduk unified di bawah satu global pact. Ya, hak tu yang tersurat okey, yang tersirat. Jadi dia akan jadi satu yang melawan arus. Ini liciknya peperangan yang disebut sebagai secret war, peperangan rahsia ni. Dia tak isyahar kita musuh, tapi dia berada bersama kita. Ini senjata orang munafik, senjata munafikin zaman Nabi dulu, orang munafik. Jadi ini susah. Jangan salah sangka pula lagi ada orang kata saya cakap orang tu munafik pula, bukan. Tapi nak sebut ini senjata yang digunakan, licik, halus. Oleh itu siapa di kalangan alim, di kalangan ulama, di kalangan umara, orang yang tertonjol, yang ke depan, yang popular, yang ada jawatan, yang ada gaji, terpaksa ataupun sukarela bersama dengan mereka. Jadi orang yang nak dipegang pangkat, nak pegang jawatan, nak pegang gaji, nak pegang kepimpinan yang tertonjol, yang betul-betul ni depan ke depan dalam sistem ni, bersama dengan sistem, pertahankan sistem Mulkan Jabariyah ini, mereka sama ada terpaksa ataupun mereka sukarela bersama. Bagaimana digambarkan Rasulullah SAW, yang aku bimbang pada umat aku di akhir zaman bukanlah Dajjal, tetapi a'imma mudhillin, iaitu tokoh-tokoh, pemimpin-pemimpin, ulama-ulama yang sesat, yang menyesatkan. Itu yang dibimbangi oleh Rasulullah SAW.
Jadi kita nak kena tengok ni bagaimana pada hari itu bercakap benda yang benar, seperti mana meletakkan bara api ke dalam mulut. Bercakap benda benar ni macam letak bara api dalam mulut. Siapa yang sanggup? Hampir-hampir tak ada orang sanggup. Hampir-hampir tak ada orang sanggup. Kenapa? Atas dasar menjaga peace, keamanan, atas dasar menjaga keselamatan, atas dasar menjaga kesihatan, keharmonian. Say no to war. Say no to terrorism. Say no to extremist. Jadi sebenarnya yang diperang siapa? Orang beriman tadi. Orang beriman tadi. Itu yang perang. Padahal orang beriman ni bukan buat apa pun, tapi mereka yang dicari. Maka terpaksalah ulama-ulama ni kata, tak apalah, kita ikutlah. Kita ikut je, tak apa. Tak apalah, kita ikut je. Maka pada masa itu kita akan berada di keliling kita, depan, belakang, kanan, kiri, keliling kita, dan akan berada dalam keadaan tekanan. Nak kerja pun susah, nak makan pun susah, nak sekolah, macam mana nak sekolah ni, semua duk ajar agama-agama ni sesat ni. Macam mana nak pergi kerja nak kena buat ni pula, benda yang menyesatkan. Nak kerja tak boleh, belajar tak boleh, habis buat apa? Sebab tu Iblis kata apa? Kami datang dari depan, dari belakang, kanan dan kiri. Dia tak cakap atas dan bawah. Ada rahsianya. Baik. Ya, sebab itulah di sini pada hari ini kita dah masuk bulan 8. Dan kita nak dekat dah dengan bulan 12, dah dekat dah dengan apa yang kita gambarkan sebagai 2024. Maka sebab itulah saya nak menyuruh kepada kita semua, marilah sama-sama kita kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Solusinya, dia punya penyelesaiannya, amalannya saya dah banyak cerita dalam kuliah-kuliah yang lepas. Hari ini kita review sahaja tentang perancangan jahat mereka. Dan bila kita tengok yang dirancang sekarang ni, rupanya luar biasa. Dia activate sahaja. Kita kata summit for the future tadi, maka semua undang-undang yang telah mereka rancang sebelum ni akan diaktifkan. Jadi macam mana kita nak ikut? Kita nak ikut kerana apa? Kerana dia paksa dengan krisis. Kita terpaksa ikut sebab apa? Krisis. Kita terpaksa ikut, macam PKP lah. Terpaksa ikut. Nak pergi pasar, nak pergi kedai beli makanan pun kena seorang, 2 orang. Kan? Saya ingat lagi, sampai tak boleh pergi kerja. Terpaksa kerja di rumah. InsyaAllah jika ada kekuatan-kekuatan yang lain kita akan sambung. InsyaAllah. Saya minta maaf. Saya terpaksa minum air banyak sebab tekak ni dia Allah izin masih lagi tak sembuh sangat. Jadi kerongkong ni ada masih ada lagi sisa-sisa lah, dan ujian Allah daripada Mekah. Balik Mekah tu batuk sikit lah. Ni pun alhamdulillah dah boleh cakap, suara dah boleh keluar lah. Jadi insyaAllah kita akan jumpa lagi. Dan bagi mereka yang tanya, saya nampak banyak soalan tadi kan, macam mana nak buat dan sebagainya, insyaAllah saya tak boleh cakap semua benda dalam FB. Saya cakap benda yang untuk memberi kesedaran. InsyaAllah kalau ada kekuatan nanti kita jumpa dan kita rancang. InsyaAllah kita ada satu ladang, insyaAllah, di Rimbunan Kasih, ladang Ansar, ladang rakyat, bersama-sama dengan Majlis Agama Islam Melaka di bawah Maim Industri. Jadi alhamdulillah kita buat ladang tu sama-sama untuk kita, salah satu daripada usaha kita untuk membina kekuatan sebagai menghadapi masalah makanan. Jadi ini dari sudut makanan lah, dari sudut perniagaan dan sebagainya. Dan situ juga ada agrotourism, insyaAllah, di Melaka ni. Jadi kalau siapa yang ada ke lapangan dan datang ke sana, nanti boleh jumpa lah, insyaAllah saya ada di sana. Sekarang ni saya banyak travelling sikit lah,
Tapi insya-Allah ada masa-masa saya di sana, juga ada di negeri-negeri, di negeri-negeri insya-Allah. Jadi boleh tolong mungkin kontak Umu Ilyas untuk nak dapatkan maklumat-maklumat tu, kena masuk dalam Telegram yang kami buat tu. Jadi dari situlah ada maklumat-maklumat untuk kita nak memantapkan diri kita. Apa penyelesaian yang Nabi tunjuk? Penyelesaiannya kita kena patah balik kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi nak faham sunnah ni kita kena bincang. Contohnya sunnah ni janggut sunnah juga, tapi bukan maksud kita sunnah janggut, bukan maksud pakai kopiah tu sunnah, pakai baju-baju yang menutup aurat, baju jubah tu sunnah. Memang tu sunnah, tapi sunnah yang kita maksudkan adalah sunnah yang Nabi buat. Sunnah yang Nabi buat. Apa dia yang Nabi buat? So kita kena tengok balik sunnah-sunnah tersebut. Jadi ini kena ada ilmu. Kena ada ilmu. Ya alhamdulillah, bila kita buat kajian, alhamdulillah daripada kajian tu Allah izin, Allah buka, Allah tunjuk beberapa penyelesaian insya-Allah. Semua yang kita sebut tadi tu semua tu insya-Allah akan berakhir dengan kemenangan. Jadi mereka akan buat, tapi bermula 2024 ni mereka nak aktifkan semua undang-undang tadi, nak aktifkan dengan krisis Tapi maknanya apa dia punya natijah dia? Islam menang. Macam mana Islam menang? Saya tak boleh cakap kat FB, kita cakap kat kena jumpa. InsyaAllah semua tu Allah dah tunjuk dah. Islam akan menang. Yang gembiranya Islam akan menang. Tapi masalahnya kita menang tak? Belum tahu. Jadi kita menang bila kita bersama dengan ta'ifah, kelompok yang beriman, yang duduk dalam proses tarbiyah, yang hidup dengan dakwah, yang hidup dengan perjuangan jihad fi sabilillah. Maka bila hidup bersama kelompok yang demikian, insya-Allah kita akan diberikan Allah petunjuk hidayah dan diberikan perlindungan oleh Allah. Allah akan lindung kita. Sebab tu jangan takut dengan makhluk, United Nations tak ada apa. Tak ada apa. Semua tu makhluk Allah. Yang paling hebat, bukan paling hebat, yang memang dia sahaja yang menguasai, Allah sahaja. So bila kita faham yang itu, yang saya sebut dia tidak menakutkan, tapi menggembirakan. Kenapa menggembirakan? Maknanya kita dah dekat dengan kemenangan. Dia lagi kuat dia tekan orang Islam, lagi kuat dia tekan kita, lagi dekat kita dengan kemenangan. Tetapi untuk menang kita kena bersama-sama dengan orang yang faham, orang yang tahu solusinya, penyelesaiannya, bukan yang tahu cerita akhir zamannya. Cerita akhir zaman pakat tahu semua, tapi solusinya tak tahu. InsyaAllah. Ramai pakat-pakat kita jumpa lah. Saya nak ajak jumpa sebenarnya tapi kalau tak boleh sangat jumpa, mungkin insyaAllah saya akan pergi ke negeri-negeri. Cumanya kita tahu tak tahu je saya pergi tu Okey, insyaAllah aku liqali hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. InsyaAllah Allah akan bagi Islam menang. Cuma marilah sama-sama kita menyedari akan peperangan yang sedang berlaku, dan insyaAllah mudah-mudahan Allah akan tolong. Malam ni kita kena doa pada Allah. Saya nak ajar satu doa yang diajar Rasulullah SAW, yang apabila Rasul menggambarkan tentang akhir zaman, maka Nabi menggambarkan akan ada orang yang mendapat hidayah. Siapakah orang yang mendapat hidayah? Al-Mahdiyin. Maka malam ni saya ajar satu doa pada Allah, minta ke Allah, ya Allah, jadikanlah aku bersama dengan orang yang mendapat hidayah. Allahumma ja'alna minal mahdiyin. Allahumma ja'alna minal mahdiyin. Allahumma ja'alna minal mahdiyin. Ya Allah, jadikanlah kami sebahagian daripada mereka yang mendapat hidayah di akhir zaman lah, al-mahdiyin. Minta supaya bila kita minta tu, insya-Allah Allah jadikan kita orang yang bersama dengan orang yang mendapat hidayah. Kalau kita minta, kalau tak minta, macam mana nak dapat kan? Jadi Nabi ajar kita minta. Mula dengan yang itu, kemudian selepas tu insya-Allah kita jumpa. Sebab mungkin tak lama lagi FB pun tak boleh dah, mungkin tak lama lagi Telegram pun tak boleh Jadi sebelum disekat benda-benda macam itu, insya-Allah kita cari jalan. Mudah-mudahan Allah izinkan kita bertemu dengan atas dasar dakwah, tarbiyah dan jihad fi sabilillah. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan untuk ikhlas, berukhuwah, insya-Allah. A'udzubillahi samil alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub
اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوهدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فواثق اللهم رابطتها وأدمتها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجمل التوكل عليك وأحييها بمعرفتك وأمتها على شهادة في سبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى جهاد في سبيلك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم اجعلنا من المؤمنين حقا اللهم اجعلنا من المتقين حقا اللهم اجعلنا من المحسنين حقا اللهم اجعلنا من المقربين اللهم اجعلنا من الواصلين اللهم اجعلنا من العارفين اللهم اجعلنا من المحبين اللهم اجعلنا من الصديقين والشهداء والصالحين يا الله اللهم اجعلنا من المهديين ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وبالله التوفيق والهداية. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong doa untuk semua, insya-Allah.